Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Murid, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Kali ini kita meneruskan pembelajaran melibatkan ulang kaji topik kerana pada minggu sebelumnya kita telah menghabiskan pembelajaran mengikut unit. Untuk ulang kaji topik kali ini, kita meneruskan pembelajaran kita dalam unit 1 iaitu mengenali sejarah. Jadi kita mengimbas kembali apakah yang telah murid-murid pelajari dan mengingatkan kembali perkara-perkara kemahiran, pengetahuan dan kefahaman murid berkaitan topik ini iaitu mengenali sejarah. Okey, murid, kita melihat dahulu apakah standard pembelajaran ataupun objektif dalam unit ini yang perlu murid capai. Okey, yang pertama melibatkan standard pembelajaran 1.11 iaitu murid dapat menyatakan pengertian sejarah. Apa yang dikatakan itu sejarah. Melalui SP standard pembelajaran 1.1.2, murid dapat mengenal pasti sumber sejarah. Standard pembelajaran 1.1.3 menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah, iaitu bagaimana kaedah cara kita mendapatkan sumber-sumber sejarah. 1.15 ialah murid dapat menyuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah, iaitu setiap apa yang berlaku kita ketahui kenapa ia boleh berlaku dan akibat daripada apa yang telah berlaku itu apakah yang akan terjadi. Melalui SP 1.1.7, murid dapat menerangkan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. Apa yang dikatakan iktibar iaitu pengajaran ataupun apa yang nilai baik ataupun nilai buruk daripada peristiwa tersebut. Dan melalui standard pembelajaran 1.1.9, murid dapat menghuraikan kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang, iaitu generasi kini dan seterusnya. Apakah yang kita boleh ambil pengajaran dan juga perkara yang baik daripada ataupun yang buruk daripada sejarah ataupun perkara yang telah berlaku di negara kita. Okey, murid, kita mulakan dengan pengertian sejarah. Kita ingat kembali apakah yang dinyatakan itu pengertian sejarah. Jadi, murid mungkin telah faham. Tapi di sini cikgu ingin jelaskan kembali bahawa pengertian sejarah itu iaitu sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Maksudnya, semalam, perkara yang semalam itu yang pernah berlaku lah, minggu lepas, tahun lepas, bulan lepas, itu yang pernah benar berlaku, jadi itu adalah sejarah. Dan kita tak boleh ubah kerana jika sebelum ini murid pernah jatuh kaki melecet ketika berlari di padang permainan. Peristiwa itu berlaku bila? 2 minggu lepas. Boleh kita ubah perkara itu? Tidak boleh. Jadi itu dah jadi sebagai sejarah. Okey, beberapa tokoh yang terkenal telah mendefinisikan ataupun memberi makna maksud tentang pengertian sejarah itu. Antara yang terkenal di negara kita ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ho He Kim. Ini dah meninggal dah meninggal dunia. Saya ingat saya baru lagi setahun lepas. Dia menyatakan sejarah merujuk kepada yang pernah berlaku atau yang sudah berlaku. Maksudnya benda yang telah lepas, perkara yang lepas. Tetapi bila disebut sejarah Melayu, tentulah perkara-perkara yang amat penting kepada tanah air kita. Bagaimana wujudnya Malaysia, bagaimana berlakunya kemerdekaan, bagaimana Melaka. Tajuk yang akhir itu kita belajar tentang sejarah berkaitan tokoh terbilang zaman Kesultanan Melaka. Jadi bagaimana zaman Kesultanan Melaka itu boleh menjadi satu zaman yang terhebat pada zaman itu. Okey, Ibnu Khaldun pula mengatakan sejarah membicarakan tentang peradaban manusia dan perubahan yang berlaku.
Ini istilah ataupun maksud yang diberi oleh Ibn Khaldun. Jadi dua tokoh ini. Sebenarnya ada beberapa tokoh lain lagi yang menyatakan pengertian yang sedikit berbeza dari segi penyataan ayatnya. Contohnya Herodotus mengatakan, ini ahli sejarawan terkenal di dunia, menyatakan sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Itu oleh Herodotus Okey, EHK mengatakan sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Maksudnya yang mengingatkan perkara masa lampau itulah masa kini. Sekarang ni awak ingat perkara yang lepas-lepas. Bila mengingatkan perkara yang lepas, itulah yang kita ingat itu adalah sejarah. Dan Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim ini pun pakar sejarah menyatakan sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, murid, kita menyentuh pula tentang perkara yang melibatkan sumber-sumber sejarah. Kalau ikut pada tepi, gambar kat tepi itu menunjukkan buku-buku. Contoh sumber sejarah kat situ adalah buku yang ditulis oleh A. Samad Said. Sebenarnya bukan dia yang mewujudkan buku ini. Sebenarnya Tun Sri Lanang, iaitu Sulalatus Salatin ataupun yang disebut Sejarah Melayu. Dan ada lagi buku-buku lain yang telah ditulis. Yang bukan saja daripada negara kita, daripada negara luar, Jepun dan negara-negara Eropah lainnya. Portugis pun ada menulis tentang buku sejarah melibatkan sejarah Melayu ni. Okey. Ada dua utama sumber yang kita boleh rujuk. Yang pertama ialah sumber premier. Sumber premier ini adalah sumber pertama. Sumber yang mula-mula yang kita dapat sebagai bahan, mengatakan bahan yang kita ambil itu adalah satu bahan sejarah. Dan dia adalah bentuk asal dan belum diolah. Belum diolah ni maksudnya belum ada diubah, belum dimodifikasikan. Macam kamu ada basikal lah. Kamu boleh modifikasi basikal kamu. Contohnya kamu letak raga kat depan tu, tak ada raga kamu letak. Itu modifikasilah, telah diolah. Tapi ini belum diolah, belum disentuh, belum dibuat apa-apa perubahan. Contohnya seperti kertas, fosil. Fosil ni tulang-tulang Artifak ni bahan-bahan yang lama, bahan-bahan yang kita gunakan kaedah ekologi, cari gali. Kalau pernah kamu tengok orang korek tanah, jumpa bahan dalam tanah, itu dikeluarkan, dijadikan itu sebagai artifak dan keterangan lain, keterangan melalui lisan. Ada juga artifak ini yang kita tak perlu guna kaedah ekologi, tak perlu gali pun, dia memang dah wujud daripada dulu. Contoh kalau kita pergi Melaka, Kota Eiffel Mosa. Kota Eiffel Mosa itulah satu jenis artifak, bahan lama yang kita jelas nampak. Yang menunjukkan bahawa sejarah ini betul-betul berlaku di negeri Melaka. Okey, sumber yang kedua ataupun disebut sumber sekunder. Ini adalah sumber kedua, bukan sumber utama seperti sumber premier. Dia berdasarkan penulisan semula daripada sumber asal ataupun sumber premier. Daripada sumber asal, artifak, bahan-bahan yang dijumpa itu dia buat kajian, dia dapatkan maklumat, ditulis semula. Dalam bentuk buku, majalah, jurnal, akhbar, ensiklopedia. Kalau kamu pergi dekat perpustakaan, pusat sumber sekolah tu nanti bila kamu boleh naik sekolah, kamu cari ensiklopedia, apa dia? Dia akan nyatakan. Itu adalah sumber-sumber sekunder atau laporan. Okey, murid. Sebelum cikgu menceritakan tentang sejarah yang melibatkan ruang dan masa ini, cikgu nak kaitkan sedikit tentang kaedah penyelidikan sejarah. Sebenarnya daripada sumber-sumber tadi, ada beberapa kaedah penyelidikan sejarah. Tiga kaedah. Yang pertama, kaedah arkeologi. Cikgu dah sebut tadi kan, kaedah arkeologi itu kaedah mendapatkan bahan melalui proses cari gali ataupun ekskavasi. Cikgu sebut sekali lagi, ekskavasi, iaitu kaedah proses cari gali. Yang kedua, melalui kaedah lisan. Lisan ni kita tanya orang, kita dapat tahu dekat kampung tu ada orang yang dah berumur 180 tahun, contohlah. Kalau ada, kita tahu dia masih ingat, tak nyanyuk, dan dia boleh menceritakan tentang kisah-kisah lampau yang telah dilalui sebenar. Jadi kita boleh percayai dengan sumber ataupun apa yang dia beritahu. Jadi kita jadikan itu sebagai sumber sejarah yang kita dapatkan melalui kaedah lisan. Dan yang ketiga, melalui kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni yang jelas kita nampak adalah
Contohnya di Terengganu, batu bersurat. Dia ada tulis, tapi tulisannya dalam Jawi. Jadi kena pandai bahasa Jawi lah. Jadi itu antara sumber ataupun kaedah, bukan sumber daripada sumber tadi, kaedah pendidikan sejarah. Okey, kita lihat pula yang melibatkan ruang dan masa. Kat depan, kat tepi ni saya ada tunjukkan gambar. Ini gambar melibatkan rundingan sebelum berlakunya kemerdekaan. Kalau tengok pada gambar itu bukan orang Melayu, kebanyakannya orang-orang British, orang-orang Inggeris, kerana negara kita sebelum merdeka dijajah oleh orang Inggeris. Jadi proses itu berlaku dalam ruang dan masa pada waktu itu, itulah keadaannya. Okey, saya nak libatkan beberapa perkara melibatkan ruang dan masa. Yang pertama, penggunaan istilah kronologi. Apa itu yang dikatakan kronologi? Iaitu urutan atau rentetan peristiwa. Contohlah, kalau kamu menulis nombor sampai 10, kamu tak mulakan dengan nombor 10. Tentu urutan nombor itu bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4. Itulah urutan peristiwa. Contohnya kamu sekarang berumur 10 tahun, 11 tahun, 10 tahun sekarang ni. Kronologinya bermula dengan kamu umur kosong. Maksudnya bila kamu lahir, berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan sampai umur 1 tahun. Apakah peristiwa-peristiwanya? Lahir dekat mana? Dekat hospital mana? Lepas tu sampai kamu boleh berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mula bersekolah 7 tahun di mana, sehinggalah kamu membesar dan seterusnya. Kamu dapat berjaya meneruskan pembelajaran di sekolah sehingga kamu berumur 10 tahun. Itu rentetan peristiwa ataupun yang disebut kronologi. Yang kedua, istilah ni ada dalam pelajaran matematik, dekad, iaitu menyamai 10 tahun. Maksudnya umur kamu sekarang menyamai 1 dekad, iaitu 10 tahun. Okey, abad 100 tahun. Yang saya sebut tadilah, kalau 100 tahun tu dia umur dia, jarang orang dapat hidup berumur 100 tahun. Tapi kalau ada, itu dah ketentuannya lah, 100 tahun. Maksudnya kalau kita nak lihat 100 tahun daripada ke belakang, berapakah tahun tersebut? Sekarang tahun 2020. Kamu tolaklah 100 tahun. Jadi berapa tahun? 1900 berapa? 20. 1920. 100 tahun yang lampau. Okey. Alaf 1000 tahun, lagi jauh. Lagi jauh pada alaf, Masihi. Ini zaman selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Iaitu diistilahkan umur ataupun tahun tersebut 100 Masihi. Maksudnya 100 tahun selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey. Satu lagi istilah yang digunakan pakai untuk tempoh ataupun ruang dan masa ini ialah sebelum Masihi. Kalau digunakan istilah SM lah. Kalau kita baca dalam buku sejarah ditulis 200 SM. Maksudnya 200 tahun sebelum tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah istilah-istilah yang awak kena tahu. Bila belajar sejarah ni, bila disebut tahun, okey, tahun 1990, itu kamu tahulah. Tapi bila sebut 900 Masihi, kamu dah faham bahawa selepas kelahiran Nabi Isa 900 tahun. Sebabnya dunia ini wujud dah lama, pada zaman Nabi Adam. Sebelum zaman Nabi Adam saja dah dinyatakan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi bahawa dunia ini dah wujud lama. Jadi nak beritahu umur dunia ni pun susah. Daripada wujudnya umur dunia kita duduk tempat tinggal ini, dah berlaku macam-macam peristiwa yang boleh dikatakan itu adalah peristiwa sejarah. Jadi tempoh-tempoh tersebut ataupun disebutkan ruang atau masa tersebut ditakrifkan dalam bentuk number macam inilah. Tahun, sebelum Masihi, alaf, abad. Okey, murid, bagaimana untuk mengekalkan warisan sejarah? Di sini cikgu nak terbitkan. Kita dah belajar tentang perkara macam pengenalan sejarah ini. Bagaimana sejarah ini perlu dikekalkan, perlu kita jadikan dia sentiasa dikenal, sentiasa menjadi perhatian kita. Bukan waktu merdeka sahaja kita ingat pasal sejarah, kita nyanyikan lagu kemerdekaan. Tak.
Warisan sejarah ni sentiasa kita kenang dan berlaku. Kita sepanjang masa ada saja. Dibugarkan, diceritakan. Kita nampak dengan peristiwa, dengan apa-apa program sekalipun. Okey, antara cadangan yang boleh kita buat untuk mengekalkan, ni contoh yang cikgu bagilah, mungkin murid dapat lihat sendirilah dalam televisyen, apa yang mereka buatlah, apa yang berlaku di negara kita. Antaranya mengadakan karnival kebudayaan. Karnival ni maksudnya kita letakkan dalam minggu ke bulan tersebut, kita merayakan perkara yang sama. Contoh macam baru-baru ni di Pub Bali, sambutannya kita bercuti selama berapa hari? Hampir 5 hari bercuti. Perayaan 2 hari, apa kita buat? Jadi dia dalam tempoh 2 hari itu, mungkin boleh kita katakan karnival. Inilah bentuk karnival lah. Tapi di Pub Bali kita tak sebut karnival, tapi bentuk karnival. Okay, yang kedua, kita memperkasakan peranan Akademi Seni Kebangsaan. Ini Akademi Seni Kebangsaan ini dah wujud, satu persatuan yang menghidupkan tentang kebudayaan dan sejarah warisan bangsa. Jadi peranan dia perlu dipertingkatkan. Maksudnya kerajaan kena ambil berat tentang aktiviti persatuan ni. Kalau mereka tak cukup duit, bagi duit. Salurkan duit supaya mereka boleh buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan seni dan budaya bangsa dan manfaatnya kepada semua penduduk di negara kita lah. Okey, yang ketiga, dapat mempromosikan produk. Produk ni benda, bahan. Macam kita pergi kedai nak beli apa? Beras cap apa? Dia ada nama dia. Nak makan apa? Nak makan burger cap Ramli. Ramli burger. Contoh. Produk tu ada nama dia. Okey, produk warisan kebudayaan sebagai produk pelancongan. Maksudnya pelancongan ni berlaku bila ada orang datang ke negara kita. Sebenarnya pelancongan ni berlaku dua cara. Satu, orang luar, orang daripada luar Malaysia datang. Naik kapal terbang ataupun naik pada kapal laut masuk Malaysia, masuk dia dah jalan pergi tempat-tempat pelancongan dan sebagainya. Di situ kita pamerkan warisan budaya kita supaya mereka tahu. Bila dia pamer, bukan saja orang luar, orang dalam pun tengok perkara itu dan mengingatkan kita tentang kebudayaan dan kita kena jaga jadi jadikan dia produk, sentiasa mempromosikan. Ini boleh berlaku dekat mana? Di hotel-hotel, di tempat-tempat tumpuan pelancong. Okey, yang keempat, mengadakan program belia melibatkan warisan budaya bangsa. Program belia ni program orang muda macam kamu lah. Kamu remaja, nanti meningkat bila dah berumur sikit jadi belia. Jadi muda, orang muda. Sebab orang muda ni dia mudah terdedah dengan perkara-perkara yang negatif. Mudah. Bukan cikgu kata kamu ni suka kat arah tu, tapi mudah dipengaruhi dengan perkara-perkara negatif. Banyak sekarang dalam internet dan sebagainya. Jadi perkara-perkara melibatkan budaya ni kadang kamu tak seronok tengok apa ni macam orang dulu tengok Mak Ayung, tengok orang main DK Barat, tengok apa orang main gasing. Dah jadi tak minat kamu mungkin tak minat. Mungkin kalau rasa kamu minat tu baguslah. Tapi bila sentiasa didedahkan, mungkin kamu menjadi satu minat dan kamu boleh tahu tentang perkara tersebut. Okey, yang kelima, menggalakkan penubuhan lebih banyak kelab dan persatuan kebudayaan. Di sekolah kita ada tak? Saya nampak ada kelab tarian zapin. Maksudnya itu budaya lah. Dan kelab-kelab lain lah. Okey, itu saja untuk contoh yang cikgu dapat bagi tentang perkara ni lah, melibatkan untuk kita meningkatkan lagi, mengekalkan warisan budaya, melibatkan bangsa dan negara. Kalau lihat pada gambar yang diberi itu, untuk soalan ini berkait dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita bincangkan tadi, iaitu di muka surat 9. Di sini saya rasa sebelum ni cikgu tak ada minta kamu buat. Tapi untuk ulang kaji ni, cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan ni. Ada 5 cadangan. Apa saja cadangan yang baik, yang sesuai, kamu boleh letak kat sini. Kalau boleh, idea tu datang daripada kamu sendiri. Okey, dalam muka surat 9, buku aktiviti sukses A+ sejarah KKSR tahun 4. Jadi, murid yang tak ada buku macam biasa kena salin lah soalan Okey. Untuk soalan ni, kalau dilihat, dia ada bagi 6 contoh aktiviti Contohnya tarian joget, tarian barat Natyam. Ini India masyarakat India di negara kita. Tarian kipas, alat muzik yangzhen, alat muzik vinyl, alat muzik
gedombak. Sebenarnya alat-alat ni alat lama, tradisional, bukan gitar macam sekarang ni, drum, trompet semua tu dah baru. Jadi alat-alat ini adalah alat tradisional yang dimainkan untuk muzik. Kebanyakannya kebudayaan ini banyak pada gambar ni menunjukkan keadaan, situasi, aktiviti yang melibatkan kesenian dan kebudayaan. Jadi apakah cadangan apakah cadangan yang kamu rasa fikir terbaik untuk mengekalkan warisan budaya bangsa tersebut? Jadi kamu nyatakan dalam ruangan ini. Untuk yang tak ada buku, kamu tak perlu lukis. Cuma merujuk kepada muka surat 9 ni. Kamu tulis je kat situ dalam buku tulis merujuk pada muka surat 9. Buku aktiviti sukses A+, sejarah KKSR tahun 4. Jadi tulis soalan dia dan cadangan langkah yang dapat diambil untuk mengekalkan warisan budaya tersebut. Jadi jawablah soalan. Dah siap macam biasa, kamu maknai dalam Google Classroom. Ataupun kalau tak boleh maknai dalam WhatsApp ataupun Telegram pada talian yang tertera di sini. Okey, cikgu rasa itu sahaja pembelajaran untuk kali ini. Saya harap kamu dapat menyelesaikan tugasan ini. Nanti apabila naik sekolah, 14 hari bulan ni kita dah naik sekolah, 14 hari bulan November 2021 kamu naik sekolah. Kamu dah bersemuka secara bergilir, ingat, bergilir ikut kumpulan yang ditetapkan oleh guru kelas. Kamu boleh tunjukkan hasil kerja kamu untuk cikgu nilai semula dan cikgu tambah baik prestasi kamu dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi itu saja. Sekian di sini. Kita jumpa lagi dalam PDP secara bersemuka di sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.